Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada pengerusi dan AJK Surau Umar. Surau Umar ni didirikan pada tahun 2012 oleh Encik Siddiq bin Hitam. Tapi disebabkan COVID 2021, Encik Uda yang dipanggil Siddiq bin Hitam ni, orang panggilan dia Uda, dan dia telah meninggal akibat COVID. Sebelum ni memang Encik Uda yang akan menguruskan surau ni, dan kebanyakan yang datang kat surau ni adalah warga luar. Dan setelah ketiadaan Encik Siddiq bin Hitam, so banyak yang foreigner datang semayang kat sini. Lepas tu, sejak tahun 2015 memang tak ada apa-apa isu. Tapi kebelakangan ni sejak pondok depan ni dia tukar dia punya management, dan mereka mengalami masalah parking. Bila mana mereka mengalami masalah parking, mereka ambil depan surau tapak ni buat parking motor. Lepas tu mereka yang telah buat aduan mengatakan tempat haram bagai, dan mereka ingin dalam kita syak lah, dan mereka nak roboh surau kami ni sebab mereka nak buat parking untuk penduduk kondo kat Seri Intan ni. Jadi kita telah buat rayuan, kita dah hantar surat dekat DBKL, kita hantar surat dekat dekat parlimen, dekat ni YB Anayo untuk minta ditangguhkan. Sebab tapak yang sedia ada untuk surau, tapi Mawid tak ada buat untuk pembangunan surau. Dan tapak yang sedia ada untuk buat surau pun ada rumah ibadat lain. Jadi kalau di BKL nak roboh surau kami ni, mana kami nak solat? Kalau orang kata masjid jauh daripada sini. Sini je lah kami orang tempatan semayang dekat sini. Dan kami bercampur dengan warga-warga luar. Jadi itu je lah setakat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan pada semua. Saya Zamri Muhammad Isa, peguam bagi pihak Jawatankuasa Surau Umar Al-Khattab ni. Bersama saya, lawyer saya juga, Saudara Muhammad Faiz, sahabat saya Surau Umar Al-Khattab. Dan juga belakang ni adalah Jawatankuasa lah, Surau Umar Al-Khattab. Seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Setiausaha tadi, surau ni bukan dibina pada hari ini. Surau ni dah hampir berusia 10 tahun. Dibina pada tahun 2015. Tadi dimaklumkan oleh Setiausaha, oleh Allahyarham Siddiq bin Hitam. Dan digunakan sepenuhnya oleh orang Islam di kawasan ni lah. Termasuk juga orang Islam yang mana warga negara tempatan. Memang yang membina surau ni adalah warga negara tempatan. Dan yang mentadbir pun warga negara tempatan, bersama juga dengan kadang-kadang warga negara bukan Malaysia pun juga turut menggunakan. Soalnya sekarang ni kedudukannya surau ini telah dibina sejak daripada 2015 sehinggalah sekarang. Tak ada apa-apa isu, sehinggalah baru-baru ini mereka mendapat notis daripada PTG KL dan di tampal merah tadi kita boleh lihat untuk nak merobohkan surau ni. Dan juga difahamkan mereka juga mendapat cuba menghubungi PTG, cuba menghubungi DBKL, cuba menghantar surat, telah pun menghantar surat kepada ahli parlimen Segambut. Difahamkan dalam kawasan ni adalah kawasan dalam ahli parlimen Segambut, yang mana YB Hanayo adalah ahli parlimennya, dan mereka telah pun menghantar surat rayuan untuk memastikan surau ni terus kekal berada di sini. Dan kalau sekiranya surau ni tidak legalize, tidak mendapat pengiktirafan, tak dapat legalize, mereka nak mohon untuk legalize tapak surau ini. Sebab tapak surau ini memang digunakan oleh mereka, orang Islam di sini, untuk solat. Memang tak ada, kalau tuan-tuan datang setiap waktu ada je orang solat dekat surau ni. Dan untuk pengetahuan semua, masjid yang terdekat lebih kurang dalam 500 meter. 600 meter daripada sini, itu masjid yang terdekat. So mereka menggunakan surau ni dah hampir 10 tahun. Tiba-tiba dapat notis daripada PTG, dapat notis daripada DBKL, dan baru ni mereka telefon DBKL kata bagi tempoh sampai raya saja. Selepas raya, mereka nak roboh surau ni. So jadinya, saya sebagai orang Islam rasa amat kecewa lah dalam bulan Ramadan ni. Sebenarnya kita nak memperbanyakkan rumah Allah ni supaya orang menggunakan. Dan bukan tak digunakan, di-maintain. Air dan elektrik pun ditarik daripada rumah yang disumbangkan oleh penduduk sekitar ni. So jadi saya nampak kehadiran surau ni tidaklah menjadi satu masalah yang besar. Tidak menjadi masalah.
Dan saya rasa mereka yang beribadah di sini tidak mengganggu sesiapa pun. Dan sepatutnya pihak berkuasa ataupun pemerintah ataupun kerajaan turunlah padang. Tengok keadaan mereka di sini, bantu untuk memastikan keadaan surau ni. Kalau infrastrukturnya tak cantik, kita cantikkan. Bagi mereka kebenaran untuk menguruskan surau ni bagi kegunaan kawasan-kawasan penduduk di sinilah. So jadi saya bagi pihak mereka, peguam bagi pihak mereka, saya ingin menyerulah kepada kerajaan, jangan sekadar orang kata duduk dalam bilik aircon, turun padang. Tengok keadaan surau ni, tolong pertahankan surau ni. So kalau mereka tak mau turun, kitalah yang akan umat Islam akan turun padang untuk mempertahankan surau ni. Dan saya nak beritahu pada kerajaan ataupun pihak DBKL ke PTG ke, tolong jangan roboh surau ni. Pertahankanlah surau ni dan tolong bantu mereka, umat Islam. Kita tahu di Malaysia ni, kita tahu baca Perlembagaan Persekutuan, Islam adalah agama persekutuan. Dan kita tahu kita ada badan seperti Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kalaulah surau yang sebegini pun nak diroboh begitu saja tanpa ada consideration, saya rasa saya amat sedih lah dan kecewa lah. Kita cakap kita negara Islam, Islam agama persekutuan, tapi surau pun orang bina nak roboh macam tu saja. Kalau boleh datang ke sini, tolong tengok dia orang. Katalah kalau kedudukan surau ni tidak strategik dan mengganggu lalu lintas dan sebagainya, tolong bagi option pindah yang tempat berdekatan. Kami difahamkan memang ada tanah dekat sini dengan Mawib. Tadi Setiausaha Surau pun dah bagi tahu tanah Mawib ada dekat sini. Tapi malangnya difahamkan tanah tersebut pun dicerobohi oleh, saya tak nak sebut agama mana, tapi telah dicerobohi oleh rumah ibadat agama lain. So di manakah nasib kita umat Islam di sini, di tanah air kita sendiri? Kita bercakap kita Islam agama rasmi dan sebagainya, akhirnya orang nak beribadah dalam negara kita pun jadi susah. Patut kita senangkan. Kita pun tak ganggu orang. Betul tak? Dah tak ganggu orang. So kita minta dan menyeru pada kerajaan, jangan sekadar orang kata hantar noti nak robohkan. Kita minta kalau boleh turun padang, bantu mereka, bantu umat Islam yang mana nak beribadat kat sinilah. Ada jual beli ataupun tiada penempatan. Dulu sini ada kemah, tapi diorang pihak kondo ni dah roboh kan. Kemah ni so masalah ni. Bila kemah ni kita buat supaya bila time Ramadan orang ramai sampai ke hujung sana, sampai ke Rumah Merah tu. Tak cukup. Tak cukup. Habis tadi sebab dah ada roboh, diorang sembahyang letak tika kan. Kalau lah sembahyang kalau tak ada. Kita nak cakap Malaysia Madani. Malaysia Madani cakap soal ihsan. Di manakah ihsannya? Kita cakap Malaysia Madani. Madani itu asalnya daripada Madinah. Kita cakap Madinah Munawarah. Kita cakap soal bagaimana kota Madinah dibangunkan atas asas agama Islam, kasih sayang. Tapi inikah bentuk kasih sayang yang nak diberi pada rakyat? Sebab itu kita menyeru kepada kerajaan untuk bantu mereka ni. Jangan sekadar duduk orang kata apa dalam bilik aircon sajalah. Turun padang tengok masalah surau ni. Kalau nak diroboh, tolong pertahankan dan tolong bagi kebenaran kepada mereka untuk operate surau dekat sini. Kalau tak nak beroperasi di sini, tolong ganti ke tempat yang terdekat yang ada tanah Mawib tu. Mereka okey, mereka bersedia kalau nak kena berpindah, bukannya mereka ada, tapi dengan syarat diganti, bukan roboh terus tak ada surau langsung kat sini. Mana mereka nak beribadah kalau tak ada surau dekat sini? Surat bohong kalau kata wabihana yo kata tak tahu. Surat dihantar, ada bukti. Ada bukti surat dihantar ke pejabat ahli parlimen. Tapi langsung tak diendah walaupun dipandang oleh pejabat mereka. Ada tak call? Tak ada. Diterima pada 9 Februari 2024. YB Hanayo, mana kamu? YB Hanayo, mana kamu? Ahli Parlimen Sekambut, mana kamu? Kita hantar surat juga kepada PTG. Ada tak? PTG pun ada. PTG pada 21 Mac kita dah hantar kat PTG. Hantar surat, buat rayuan. Tak ada pun datang ihsan. Tak ada langsung tuan-tuan. Di BKL pun ada surat ni kepada pengarah Jabatan Penguasaan di BKL pada 9 Februari. Ada hantar surat, ada acknowledgement. Tuan-tuan, pun tak ada ihsan, pun tak ada kesian. Hanya cakap sampai Ramadan kami roboh.
Tak ada pun mereka panggil, okey macam mana kita nak ganti tempat lain ke, bagaimana nak selesaikan benda ni. So sini adalah tanah Mawib yang sepatutnya didirikan surau, tapi sampai hari ini tak ada apa-apa tindakan daripada pihak Mawib lah. Dan tanah ni pula diceroboh. Nampak di sini telah diceroboh oleh rumah ibadat lain. Jadi kita Sebahagian minta, lah, sebahagian. sebahagian tanah telah diceroboh oleh rumah ibadat lain. Jadi kita minta Mawib dan apa-apa saja tuan kuasa turun padang tengok keadaan. Surau yang ada sekarang ni nak roboh. Nak dirobohkan. Nak dirobohkan. Surau yang sepatutnya dibuat tak dibuat. Jadi macam mana ni? Kami nak minta tolong siapa? Kalau sana roboh, sini tak buat, kami nak solat kat mana? Masjid jauh. Jadi mintalah semua Datuk Bandar ke, YB Yanayong minta turun padang tengok sikit keadaan.